Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat bertemu kembali lagi ya untuk PDPR kita pada minggu yang ke-29. Itu dengan satu tajuk yang baru iaitu asid dan alkali. Kita dulu cikgu ingin kongsikan ya objektif PDPR kita hari ini. Yang pertama iaitu murid boleh dapat menyatakan cara untuk menguji sifat bahan. Ya. Yang kedua, murid boleh menyatakan perubahan warna kertas litmus apabila menguji bahan berasid, beralkali dan juga neutral. Dan yang akhir sekali, murid dapat menyatakan 3 contoh bagi setiap bahan iaitu bahan berasid, bahan beralkali dan juga bahan neutral. Okey. Kamu lihat murid ini ya, kawan kamu, ya. Apa yang sedang dibuatnya? Okey. Murid ini sedang memakan buah lemon. Kamu lihat kan mukanya bagaimana, kan? Berkerut-kerut. Kenapa tu agaknya berkerut-kerut tu? Siapa yang pernah makan buah lemon? Ya, kalau kamu pernah makan buah lemon sangat masam. Okay, dan seorang murid kawan kamu pula ni ya, kenapa ni? Apa yang dibuat? Dia sudah terminum ya air kopi tanpa gula. Sebab tu mukanya macam tu. Siapa pernah terminum air kopi tanpa gula? Rasanya sangat apa? Sangat-sangatlah pahit. Ya. Okey. Kalau kamu perasan ya, di sekeliling kita ni ada pelbagai bahan yang bersifat asid, alkali dan juga neutral. Semua sifat-sifat bahan ini boleh diuji menggunakan kertas litmus. Ya, kertas litmus ada 2 sahaja iaitu kertas litmus merah dan juga kertas litmus biru. Setengah kalau kamu sekolah menengah nanti dia akan kata kertas pH. Ya, kertas pH tu dia ada nombor nanti. Ya, nombor 1 sampai nombor 14. Tapi untuk sekolah rendah hanya guna kertas litmus sahaja. Ya, kertas litmus itu ialah kertas litmus merah, kertas litmus berwarna biru. Okey, sekarang ni kita lihat perubahan warna kertas litmus terhadap bahan berasid. Okey. Ya, sebelum kamu menjalankan eksperimen, kamu kena pastikan bahawa bahan yang diuji itu mesti dalam bentuk cecair. Ya, kenapa? Sebabnya kamu akan titiskan bahan tersebut ke atas kedua-dua kertas litmus. Ya, kamu akan ambil sedikit seperti yang tunjukkan ni dan titiskan di atas kertas litmus yang berwarna biru dan juga kertas litmus yang berwarna merah. Ya, di sini tuliskan di sini ya, bahan berasid hanya kertas litmus biru yang berubah menjadi merah. Maksudnya yang biru ni dia akan bertukar menjadi merah. Kamu nampak ni. Yang dititiskan ni dia bertukar menjadi warna merah. Yang merah confirm lah tak boleh berubah sebab dia akan menjadi merah. Sebab dia memang dah sedia merah. Ya, jadi sini kamu kena ingat kalau bahan berasid dia akan tukarkan kertas litmus biru menjadi merah. Manakala kertas litmus merah tidak ada perubahan. Okey. Lihat di sini, kertas litmus ya, perubahan warna kertas litmus terhadap bahan beralkali. Ya, sama juga mesti gunakan bahan dalam bentuk cecair, titiskan pada kertas litmus biru dan juga kertas litmus merah. Didapati hanya kertas litmus merah yang berubah warna menjadi biru. Yang biru kekal sini sama je tak berubah. Manakala yang merah ini bertukar menjadi biru. Yang kena titis tu akan tukar jadi biru lah. Yang tak kena cecair tu dia masih samalah. Dia berwarna merah. Jadi kamu kena ingat sini. Kalau beralkali, kertas litmus biru tiada perubahan. Manakala kertas litmus merah bertukar menjadi biru. Sekarang kita lihat pula bahan neutral, apa kesannya. Ya. Bila kita uji letak kedua-duanya dekat atas biru dan juga merah, kita dapati kedua-duanya tidak ada berubah. Yang biru tetap biru, yang merah pula tetap berwarna merah. Sama sahaja. Okey ya. Macam mana kalau kita tak ada kertas litmus? Okey ya. Sebenarnya kita boleh mengetahui bahan itu berasid, beralkali ataupun neutral dengan cara merasa dan juga menyentuh. Jadi kita guna 3 deria di sini ya untuk menentukan sifat kimiah bahan. Yang pertama, kita guna mata.
Mata ni sebab kita tengok perubahan warna kertas litmus. Kita guna lidah untuk merasa, kita guna tangan untuk menyentuh. Rasanya kesat ke, licin ke, perit ke, ya macam tu. Sini ya, kebanyakan bahan berasid rasanya masam. Ingat sini kebanyakan. Maksud bila kebanyakan, maksudnya bukan semua. Maksudnya adalah bahan yang masam tapi dia bukan asid. Dan perit bila disentuh. Perit tu apa? Perit tu sakit. Dia menghakis. Kamu biasa lihat ya, tonton di cerita-cerita Melayu. Ya, kalau orang tu tak suka dengan sesiapa, dia simbah asid dekat muka kawan tu, muka orang lain kena simbah tu, habis jadi apa? Melecur. Kalau tangan pula boleh menghakis, terbakar. Itu maksudnya perit lah, sakit. Okey, dan kebanyakan bahan beralkali pula dia rasa pahit dan licin bila kami sentuh dan juga mengeluarkan buih kebanyakannya lah. Bukan semua ya. Okey. Tapi yang pasti dia licin. Ya. Okey, bahan neutral pula mempunyai rasa tawar, manis dan juga masin. Dan bahan neutral ini mempunyai rasa licin serta kesat apabila disentuh. Maknanya licin. Bila kamu pegang-pegang macam ni, dia licin. Sekarang kita lihat contoh-contoh. Ya, contoh yang pertama ialah contoh bahan berasid cuka. Siapa sini tak pernah tengok cuka? Jadi nanti kat rumah ni, selepas PDPR ni, kamu tanya ibu kamu kat rumah ada tak cuka. Kalau kamu ikut ibu, tapi sebenarnya kamu tak boleh pergi mana-mana kan. Murid yang umur 12 tahun ke bawah, cikgu rasa tak boleh nak ikut pergi mana-mana, hanya duduk di rumah sahaja. Jadi kalau kamu ada, kamu tengok macam mana rupa cuka. Ni ialah buah limau, ya, masam. Ini air gas ataupun air berkarbonat, ya, pun masam. Ini ialah buah nanas, ya, buah nanas pun rasanya masam. Ini asam jawa. Siapa yang tak pernah tengok asam jawa, lepas ni kena tanya ibu macam mana asam jawa tu. Rasa sendiri, masam ke tidak, ya. Okey, sekarang kita lihat contoh untuk bahan beralkali pula. Okey, bahan beralkali ni tadi kalau kita rasa dia pahit, ya, kalau kita sentuh dia licin dan juga dia mengeluarkan buih. Okay, tengok ini ya. Apa ni? Colgate. Soda bikarbonat, baking powder, shampoo dan juga serbuk pencuci. Serbuk pencuci ke, cair pencuci ke, pencuci pinggan mangkuk ke, semua itu sama pencuci, asal dinama pencuci. Ya, yang ada buih lah. Itu adalah alkali. Boleh tak kamu rasa bahan-bahan ni? Adakah semua bahan kita boleh rasa? Tidak. Ya, kamu kena ingat yang boleh dirasa tu, kalau cikgu kata rasa, rasa. Kalau cikgu kata jangan rasa, kamu jangan rasa. Ya, maknanya kalau tak boleh rasa, maknanya benda tu berbahaya lah. Mungkin akan mengenakan kesan kemudaratan kepada otak. Ya, sebab tu hanya yang tertentu sahaja yang kamu boleh rasa. Contohnya macam Colgate ni kita boleh rasa, tak jadi masalah. Dia tidak akan mendatangkan kemudaratan. Ini tentulah boleh rasa sebab kita guna untuk buat kuih. Ya. Kedua-dua ni, soda bikarbonat dan juga baking powder ni, kita guna semasa kita buat kuih. Shampoo ni kita tak boleh rasa. Begitu juga dengan serbuk pencuci. Okey, sekarang kita lihat pula ini. Contoh-contoh bahan yang neutral. Ya, ini yang 1, 2, 3 ni yang rasanya tawar. Minyak masak tawar. Ya, air mineral tawar. Nasi pun tawar. Kecuali kamu letak garam, dia jadi rasa masin lah. Ya. Okey. Ini pula ialah garam. Ya, garam bukit. Tahu kan garam bukit kan? Garam biasa pun boleh. Ni yang masin. Yang kelima ni lah contoh yang manis. Selain daripada madu, tentulah gula. Ya. Air nira. Yang manis. Yang manis. Apa saja yang manis, itu adalah. Nanti kamu kata, cikgu, buah limau manis lah cikgu. Bukan semua limau tu manis. Ya, jadi sifat asalnya ialah limau tu walaupun manis, dia adalah asid. Tapi madu memang dia manis. Ya, jadi ini contoh-contoh bahan yang bersifat neutral. Dan rumusannya untuk hari ini, apa yang kita telah pelajari inilah yang pertama ialah kamu telah tahu bahan penunjuk yang digunakan untuk mengetahui sifat kimia bahan, iaitu kertas litmus. Ya, kertas litmus kita ada 2, kertas litmus merah dan juga biru. Okey, perubahan kertas litmus.
Ya, kita dah tengok tadi kalau dia berasid, dia akan tukar kertas litmus biru menjadi merah. Manakala yang merah tetap sama, dan jika bahan itu adalah beralkali, dia akan tukar kertas litmus merah menjadi biru dan yang biru tidak berubah. Dan jika bahan itu adalah neutral, dia tidak akan menukarkan kedua-dua warna kertas litmus. Dia langsung tak bertukar. Okey, sekarang kita lihat cara lain untuk mengetahui sifat kimia bahan. Selain daripada menggunakan kertas litmus, kita boleh guna deria rasa dan juga deria sentuhan. Ya. Kalau yang kebanyakan bahan berasid tadi rasanya apa? Masam. Dan kebanyakan bahan berkali tadi rasanya pahit. Dan semua bahan neutral rasanya manis, tawar dan juga masin. Dan kita boleh rasa dia, sentuh dia ya. Kalau yang asid tadi apa rasanya? Dia perit, dia sakit. Kalau yang alkali tadi dia licin dan juga berbuih. Dan kalau apa tadi? Kalau bahan neutral pula dia adalah licin dan juga kesat. Sekarang kita pergi kepada contoh. Contoh bahan berasid, beralkali dan juga neutral. Untuk yang asid tadi contohnya kita ialah limau, asam jawa dan juga nanas. Untuk yang beralkali pula ubat gigi, shampoo dan juga ubat-ubatan, ya, sebut-sebut pencuci. Nah, neutral pula ialah nasi, minyak, air masak. Itu adalah rumusan apa yang kita pelajari pada hari ini. Dan tugasan kamu ialah jawab soalan kuis, ya. Ya. Yang kuis yang cikgu akan beri, dan kamu, sebab cikgu tak boleh guna word wall, jadi kita akan guna kuis biasa menggunakan Google Form sahajalah. Ya. Dan sekian, terima kasih. Cikgu harap ya semua murid akan terlibat dalam PDPR pada hari ini. Ya. Tak kiralah kamu buatnya pada hari ini, besok ya, dalam tempoh 5 hari itu kamu mesti belajar. Ya, sebab kita tak tahu bila kita akan bersekolah. Okey, sekian, terima kasih.